Nama saya Muhammad Ismail bin Muhammad Izzuddin. Matrik nombor saya 10DT20F11044. Jadi hari ini saya diarahkan untuk membuat kajian tentang social eksperimen di mana tajuknya ialah teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi kami akan membuat kajian tentang prestasi kualiti internet di kawasan luar bandar yang agak terpencil seperti kampung yang saya berada sekarang ni, iaitu Kampung Kuala di Sek Kedah. Jadi kami akan tanyakan penduduk di kawasan ini tentang prestasi internet mereka. Jadi sebelum tu patuhi SOP pakai mask di mana anda berada. Jadi apa lagi? Jom. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Abang siap bang? Oh, aku siap. Kami nak buat social eksperimen kat rumah bang, boleh bang? Oh, boleh. Jadi saya nak tanya abang beberapa soalan lah. Jadi abang tahu internet bang? Oh, aku tahu. Jadi abang selalu buat apa dengan internet bang? Aku dulunya guna internet ni nak tengok pasal berita-berita isu semasa semua tu kan. Ada app dekat dalam internet sekarang boleh download guna internet tu. Saya nak tengok berita-berita lah, fikir apa semua tu lah. Jadi abang tengok dalam platform apa tu bang? Saya tengok menggunakan ni lah, telefon saya baru telefon ni lah. Saya guna telefon saya pun tak tahu nama apa lah. Jadi semasa abang menggunakan internet tu macam mana kualiti prestasi kelajuan internet kat kampung ni bang? Oh, internet yang aku guna ni okey je. Tapi nak tengok macam WhatsApp tu semua. Tapi macam kalau tengok video tu kurang sikit lah. Walaupun dah beli internet yang agak mahal pun masih agak slow juga. Sebab kawasan sini saya rasa saya pun tak pasti. Tapi mereka kata lah, orang-orang muda kata sebab pencawang sikit sudahnya. Dah prestasi agak ni, jadi itu je saya tak tahu banyak lah. Jadi abang tahu 5G bang? Oh, saya tak tahu lah. Jadi 5G ni dia benda baru lah kat Malaysia ni. Di mana kelajuan internet jadi lebih laju dengan kuasa 5G ni. Tapi selalunya kerajaan fokuskan 5G ni ke kawasan-kawasan bandar je. Jadi macam kampung macam abang ni susah sikit lah untuk mendapatkan 5G tu. Jadi macam mana perasaan abang tu bang? Saya pun tak pasti sangat sebab saya guna internet saya rasa okey je. Tapi saya pun tak tahu sebenarnya apa dia 5G ni. Jadi saya pun tak ambil tahu sangat lah. Jadi 5G ni untuk kelajuan je bang. Macam kalau abang nak tengok YouTube kan, jadi tak ada lah sangkut-sangkut. Jadi abang tengok lancar je lah bang. Jadi abang ada fikir nak bubuh wifi tak rumah bang? Saya pun ada rasa nak bubuh wifi juga sebab bila kita guna mobile data ni kan, macam adik saya ada kelas online, dia ada masuk universiti kan tak boleh pergi kan sebab pandemik ni kan. Ada kelas online, bila guna mobile data ni agak asyik keluar masuk jadi dia mereka ada bagi, keluarga saya ada bagi cadangan nak pasang wifi kat rumah saya rasa nak pasang juga wifi. Tapi kat rumah kawasan rumah saya ni wifi dia tak berapa kena, dia macam tempat saya yang tak elok nak pasang wifi tu. Tapi memang wifi itu je yang saya rasa support untuk satu keluarga saya, tapi memang tak support lah dekat rumah saya ni. Tak ada signal bang. Ya, tak ada signal kat sini. Jadi abang rasa kerajaan perlu buat apa bang? Saya rasa kerajaan perlu ambil tindakan lah. Macam bagi support kat kawasan rumah saya ni. Saya nak pasang wifi pun dia tak support. Jadi kalau kerajaan perlulah bagi support kat kawasan-kawasan luar bandar ni. Sebab kawasan luar bandar ni memang internet mereka agak slow. Jadi eloklah kerajaan bagi internet agak lebih berkuasa ni dekat kawasan-kawasan yang lebih terpencil macam ni. Sebab mereka kawasan-kawasan ni pun ada juga penggunaan internet sekarang ni dah dikira macam agak wajib lah untuk semua orang. Itu saja daripada saya. Sudah selesai social eksperimen kita di kawasan luar bandar. Jadi kita teruskan dengan kawasan bandar. Saya Muhammad Iqbal Solehin bin Muhammad Asri. Nombor matrik number 10DT20F1086. Hari ini saya akan membuat social eksperimen tentang teknologi maklumat berbentuk kesepaduan sosial. Sebelum itu jangan lupa memakai mask dan mematuhi SOP untuk mengelakkan dari penularan COVID-19. Tunggu apa lagi? Jom. Boleh buat dah. Assalamualaikum bang. Maaf mengganggu. Boleh tak saya nak tanyakan beberapa soalan? Sebelum tu nama abang apa? Nama saya Aiman Hakimi. Duduk mana bang? Duduk di Terah. Okey, saya dari Politeknik Seberang Perai. Ingin menanyakan dua soalan. Soalan yang pertama, adakah teknologi maklumat dan komunikasi dapat memberi kesan positif kepada kita?
Bagi saya, ya, sebab kita dapat berhubung secara atas talian sama orang yang lebih jauh daripada kita ataupun dekat. Okey bang. Okey. Contoh aplikasi yang kita guna untuk berkomunikasi secara talian bang. Kita boleh guna aplikasi WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Okey, soalan kedua bang. Apakah kesan negatif? Okey bang, soalan kedua saya akan menanyakan tentang kesan negatif teknologi maklumat kepada kita. Kesan negatif kesan negatif ni dia jadi bila kita salah gunakan laman web seperti melayari laman web yang berunsurkan lucah. Ada sumber-sumber lucah tu lah. Okey bang, selain melayari laman web lucah bang, selain daripada tu, boleh jadi cyberbully di mana kita dibuli secara atas talian seperti menghantar perkara-perkara yang tidak betul dan menyebarkan kepada orang lain. okey bang. Okey bang, last sekali pesanan abang kepada orang luar. Pesanan saya pesan kepada semua pengguna kat luar, gunalah dengan baik supaya kita semua orang dapat kesan yang positif atas penggunaan kita tu. Maksud abang kesan positif ke? Alah, kita boleh berhubung lagi, merapatkan lagi silaturahim dengan orang luar, orang asing. Okey bang, itu je. Terima kasih ya. Maaf. Okay, soalan saya sudah dijawab oleh Abang Hakimi. Abang Hakimi kita yang handsome tadi tu. Dan ini nombor PM lah. Okey, sebagai penutup, sebelumnya kita hendaklah menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan baik supaya negara kita menjadi aman. Kalau kita tidak menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara baik, ia akan mengakibatkan pergaduhan, perbalahan. Oleh itu kita hendaklah menggunakan dengan baik. Sekian daripada saya, Muhammad Qasolihi bin Mak Asri. Persoalannya, apakah kesan dan akibat daripada TMK jika TMK tidak diuruskan secara berhemah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izham bin Jamil. Saya datang daripada Politeknik Seberang Perai. Hari ini saya akan tanyakan kepada sahabat beberapa soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh sahabat. Ya, baik, apakah soalan yang sahabat ingin tanyakan kepada saya? Okey, soalan ini berkenaan dengan TMK, iaitu Teknologi Maklumat Komunikasi. Soalan pertama, kesan dan akibat TMK jika tidak diuruskan secara berhemah kepada individu. Okey, kesan dan akibat dalam individu salah satunya, ia boleh mempengaruhi fikiran dan minda, boleh juga merosakkan moral dan akhlak. Dan yang lebih buruk lagi, ia boleh menggugat akidah umat Islam. Ini kerana melalui internet, seseorang itu boleh saja menyalahgunakan perisian atau laman web di internet yang mempunyai unsur yang tidak memoral seperti paparan gambar lucah, menyebarkan fahaman yang bertentangan dengan Islam dan sebagainya lah. Ya, okey, itulah yang jawapannya. Okey, soalan kedua pula. Apakah kesan dan akibat jika TMK tidak diuruskan secara berhemah kepada keluarga? Okey, kesan dan akibat kepada keluarga okey, ialah dari segi hubungan antara ibu bapa dan anak-anak yang semakin hari semakin renggang ya. Kerana masing-masing sibuk dengan teknologi dan media sosial. Okey, ibu bapa sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, terutamanya yang bekerja dengan menggunakan internet dan media sosial lah. Okey, dari segi perniagaan online yang sibuk melayankan pelanggan-pelanggan mereka. Okey, anak-anak pun dia sibuk dengan media sosial mereka dan permainan video. Ini boleh menyebabkan kualiti berkomunikasi ibu bapa dengan anak-anak menjadi semakin renggang lah. Okey, soalan ketiga. Apakah kesan dan akibat jika TMK tidak diuruskan secara berhemah kepada masyarakat pula?
Okey, kesan dan akibat kepada masyarakat yang sering dikaitkan dengan perpecahan dan permusnahan antara kaum dan etnik dalam masyarakat kita ya sekarang. Contohnya kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Okey, hal ini kerana terdapat segelintir masyarakat sekarang yang menyalahgunakan internet, media sosial dengan menghantar paparan gambar dan video maupun kata-kata yang kesat yang mempunyai unsur-unsur perkauman. Ini menyebabkan terjadinya kesalahfahaman antara kaum dan etnik dalam masyarakat kita sekarang. Okey, soalan yang terakhir. Apakah kesan dan akibat jika TMK tidak diuruskan secara berhemah kepada negara? Okey. Soalan yang terakhir yang sahabat tanya kepada saya, ini jawapan dia jawapan terakhir. Okey, kesan dan akibat kepada negara ialah keselamatan negara boleh terjejas akibat penggunaan sistem keselamatan dan strategi tentera di negara kita terbongkar yang akan menyebabkan negara kita dijajah dengan senangnya oleh negara luar. Kerana semua maklumat di negara kita boleh dicuri melalui penggunaan internet ya. Dan sebab itulah segala jenis maklumat berkaitan negara kita perlu dijaga dengan baik supaya negara kita tidak dijajah lagi seperti dahulu kerana negara kita ialah negara kemerdekaan yang makmur dan harmoni. Kita semua satu Malaysia. Okey, terima kasih sahabat kerana menjawab segala persoalan saya tadi. Hati-hati di rumah, jaga diri, jangan selalu keluar rumah, ikuti SOP, hashtag kita jaga kita. Okey, bye-bye. Ya, sama-sama sahabat. Ya, okey. Nanti kalau ada apa-apa lagi soalan, sila ajukan kepada saya ya. Saya insya-Allah saya akan jawab lah apa yang saya tahu. Okey. Okey. Semua jaga SOP ya. Jarak 1 meter. Kita jaga kita tahu. Jangan lupa hashtag kita jaga kita. Okey. Soalannya, bagaimanakah cara untuk mengatasi kesan negatif yang kita peroleh daripada TMK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi Hakimi bin Abdul Khalid. Nombor matrik saya 10DT12F1080. Saya akan membuatkan sosial eksperimen dan saya akan bertanyakan pendapat orang yang lebih tua daripada saya tentang bagaimanakah cara untuk mengatasi kesan TMK ini. Sebelum kita bertanya dengan lebih lanjut, izinkan saya mengetahui nama anda. Saya Syarimah binti Saleh, umur saya 54 tahun. Okey. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kesan TMK amat teruk jika tidak dibendung. Dengan itu terangkan cara efektif bagi membendung kesan TMK ini. Untuk pertama-tama sekali, terangkan cara untuk mengatasi bagi individu. Untuk individu, mendekatkan diri dengan pengajaran agama, menggunakan internet dengan rasional, bijak menguruskan masa melayari internet, berupaya menjaga kemuliaan diri. Yang kedua, terangkan cara bagi ibu bapa untuk mengatasi masalah kesan TMK ini. Untuk ibu bapa, menyediakan jadual waktu, menghadkan masa anak-anak melayari internet, memberi ajaran moral atau ajaran agama kepada anak-anak. Yang ketiga, terangkan untuk pihak sekolah bagi membendung kesan TMK ini. Untuk pihak sekolah, membuat pemantauan, menyekatkan laman web yang boleh dilayari, memberikan pengajaran nilai-nilai murni atau mata pelajaran yang berkaitan dengan pengajaran moral seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Mengadakan ceramah motivasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan internet. Okey, akhir sekali terangkan untuk pihak kerajaan bagi membendung masalah TMK ini, kesan TMK ini. Untuk pihak kerajaan, mengadakan kempen yang berkaitan dengan kesan penyalahgunaan internet seperti
kempen penggunaan internet secara positif, menerapkan pendedahan kepada masyarakat tentang hukuman penyalahgunaan teknologi seperti Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Multimedia 1998, menguatkuasakan undang-undang penggunaan internet. Okay. Terima kasih di atas pendapat yang telah diberikan. Banyak ilmu yang kita dapat daripada pendapat tu tersebut. Dalam sosial eksperimen ni kita dapat tahu bagaimana langkah ataupun cara untuk mengatasi kesan-kesan buruk TMK ni. Maka apabila kita mengetahui kesan-kesan buruk ini, kita dapat elakkan daripada terjadilah kesan buruk ni. Seperti jenayah buli. Kesan-kesan buruk seperti jenayah buli dapat mencetuskan pergaduhan di dalam laman sosial. Maka dengan itu kita perlulah elak menggunakan pendapat yang tadi yang kita telah dapat daripada orang yang lebih tua daripada kita. Kesimpulannya, dalam semua sosial eksperimen telah kami jalankan, kami telah mendapati bahawa TMK ni, teknologi maklumat dan komunikasi ini dapat ada banyak kebaikannya dan ada juga banyak keburukannya. Tapi jika kita dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini secara berhemah, saya yakin bahawa kita dapat menghindari daripada kesan-kesan buruk TMK ni. Maka dengan itu, jadilah pengguna yang berhemah. Dan salinglah berobligasi dalam membendung kesan-kesan buruk teknologi maklumat zaman sekarang ni. Maka dengan itu kita dapatlah membentuk negara-negara yang maju seperti negara Jepun, yang mempunyai perpaduan yang utuh bagaikan awal dengan tebing.